وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, di pagi ini kita dapat meneruskan pengajaran dan pembelajaran untuk pagi ini. Dan pagi ini kita akan meneruskan dengan tajuk yang ke-14, iaitulah perundangan Islam. Baik, tajuk 14 ini mempunyai 4 tajuk kecil atau subtopik. Yang pertama iaitu yang kita yang dipaparkan kepada kita, pengertian perundangan Islam dan falsafah, mengandungi 7 objektif pencapaian. Yang pertama, menyatakan pengertian dalil dan perundangan Islam. Kemudian yang kedua, mengetahui keunggulan perundangan Islam. Yang ketiga, mengetahui keperluan perundangan Islam, menyatakan sumber perundangan Islam, menyatakan sebab Al-Quran dan hadis menjadi sumber rujukan utama perundangan Islam, membezakan antara sistem perundangan Islam dengan perundangan ciptaan manusia, menghuraikan faedah melaksanakan perundangan Islam. Baik, itu objektif pencapaian, dan kita melihat seterusnya kepada setiap isi yang perlu kita pelajari, iaitu isi yang pertama, pengertian dan dalil perundangan Islam. Baik, pertama kita melihat kepada pengertian perundangan Islam. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia, yang mencakupi segala aspek kehidupan manusia, merangkumi akidah, syariah, akhlak dan sebagainya bagi menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Baik, keyword, kata kunci untuk pengertian ni ada 3. Yang pertama, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Yang ini pertama. Dan hukum itu dia punya cakupan dia mencakupi aspek kehidupan manusia. Okey. Yang kedua, mencakupi keseluruhan segala aspek kehidupan manusia, merangkumi akidah, syariah, akhlak dan sebagainya, iaitu huraian kepada cakupan aspek kehidupan manusia. Baik, manakala yang ketiga, bagi menjamin kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Jadi ingat 3 kata kunci itu. Pertama, hukum itu yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Yang kedua, cakupan hukum itu atas segala aspek kehidupan manusia apapun. Kemudian yang ketiga, bagi menjamin kesejahteraan, keharmonian hidup dunia dan juga di akhirat. Baik. Kemudian kita beralih kepada dalil syariat ni, dalil perundangan Islam. Itulah dari ayat yang ke-49 suratul Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilaik. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Mafhumnya, dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum yang telah
diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian jika mereka berpaling enggan menerima hukum Allah itu, maka ketahuilah hanyasanya Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia ini adalah orang-orang yang fasik. Itu dalil. Jadi kalau pelajar boleh ingat ayat ini, ya alhamdulillah. Tapi kalau tak boleh ingat, sekurang-kurang terjemahan dari ayat yang ke-49 ini. Baik, seterusnya keunggulan perundangan Islam. Kita beralih kepada objektif yang kedua, kriteria pencapaian yang kedua, iaitu keunggulan perundangan Islam. Kita kena tahu apa unggulnya perundangan Islam ini. Baik, keunggulan perundangan Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama, undang-undang ciptaan Allah. Maka ianya sempurna dan selamat dari sebarang kekurangan dan kelemahan. Kerana undang-undang ini diciptakan oleh Allah, pencipta segala apa yang ada dalam di atas muka bumi ini. Maka pastinya undang-undang itu sempurna dan selamat untuk dilaksanakan ke atas umat manusia. Lengkap dan sesuai untuk semua individu dan semua aspek kehidupan manusia. Hukuman yang adil dan setimpal kepada sesiapa yang melakukan kesalahan tanpa mengira pangkat, kedudukan dan keturunan seseorang. Undang-undang ini tetap dan tidak berubah hingga ke hari kiamat. Undang yang tetap sejak zaman Nabi hingga hari kiamat, tetap begitu undang-undang. Tetap. Yang seterusnya, mendidik jiwa manusia, kerana undang-undang bertujuan mendidik jiwa dan bukan menghukum semata-mata. Hukuman itu, selain daripada hukuman itu adalah mendidik jiwa manusia. Kemudian memelihara keselamatan masyarakat dan negara, kerana undang-undang ini boleh mencegah perbuatan-perbuatan negatif. Seterusnya, hukuman bersifat memberikan pengajaran kerana dijalankan di khalayak ramai. Maka sebab itu hukuman Islam dilaksanakan di khalayak ramai. Yang disebutkan tadi, menghukum dan mendidik. Menghukum bagi pesalah, mendidik bagi masyarakat umum yang lain. Melihat akan hukuman tersebut, jadi mempertakutkan mereka melakukan jenayah yang dilakukan oleh penjenayah yang dihukum tadi. Baik, itu keunggulan perundangan Islam. Maka kita terus kepada keperluan perundangan Islam. Keperluan perundangan Islam terhadap individu yang patuh kepada undang-undang Islam akan hidup dalam keberkatan. Individu yang patuh kepada undang-undang Islam ini juga akan beroleh kejayaan dunia dan akhirat. Kemudian keperluan terhadap masyarakat dan negara. Keperluan terhadap masyarakat, kurang berlaku jenayah, kerana tadi kita sebut pengajaran kepada umat manusia, mempertakutkan mereka melakukan jenayah. Keharmonian hidup dalam masyarakat terpelihara kerana kurang jenayah. Keselamatan harta dan nyawa terpelihara. Keperluan kepada negara aman harmoni, ekonomi semakin berkembang, negara akan bertambah makmur dan maju. Baik, kita terus kepada kriteria pencapaian yang keempat, sumber perundangan Islam. Sumber perundangan Islam adalah 4 sumber. Sumber yang utama, nanti kita sumber rujukan yang utama, iaitu kriteria pencapaian yang kelima. Baik, sumber rujukan ni, sumber hukum adalah 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma' dan yang keempat qiyas. Yang ni mudah pasal dia pendek dan sikit. Dia jawapan satu kalimah saja. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ijma' ulama dan qiyas. Baik, kita terus kepada pencapaian yang kelima. Sebab Al-Quran dan Al-Hadis menjadi sumber rujukan utama perundangan Islam. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis mempunyai kebenaran yang tidak dapat disangkal. Al-Quran dan hadis sesuai pada semua tempat dan zaman. Kandungan kedua-duanya merangkumi semua aspek kehidupan manusia seperti muamalah, jenayah, akhlak dan sebagainya. Baik, kita terus kepada perbezaan. Membezakan antara sistem perundangan Islam dengan perundangan ciptaan manusia. Yang keenam. Baik. Perundangan Islam dan perundangan ciptaan manusia. Bukan hukum yang bukan datang daripada Allah.
Perundangan Islam ya ciptaan Allah, manakala ciptaan manusia adalah ciptaan manusia lah. Yang kedua bersifat universal perundangan Islam. Perundangan ciptaan manusia bersifat sementara dan untuk tempat yang tertentu sahaja. Berubah-ubah mengikut apa itu hawa nafsu dan apa emosi tersebut kan. Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan utama, manakala akal manusia sebagai sumber rujukan utama kepada undang ciptaan manusia. Lengkap dan merangkumi kejayaan dunia dan akhirat. Kalau undangan ciptaan manusia, maka dia hanya dunia sajalah. Dia melihat apa itu kesan dunia semata-mata untuk dunia saja. Mengingkarinya berdosa dan tentunya mendapat pahala, melanggarnya akan dikenakan tindakan di dunia. Baik, kemudian yang terakhir, yang terakhir untuk tajuk kita ini, faedah melaksanakan perundangan Islam. Terhadap individu, lahir insan yang bertanggungjawab dan bertakwa, dikasihi dan diberkati oleh Allah, terjamin kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Faedah terhadap masyarakat, terpelihara daripada perpecahan. Kemudian lahir hubungan yang erat dalam masyarakat tanpa mengira agama dan budaya. Sehingga wujud keamanan dan keharmonian dalam masyarakat. Kemudian faedah terhadap negara, negara aman dan kedaulatan negara mantap dan terpelihara. Kemudian negara dihormati oleh negara luar, kemudian negara bertambah maju dan makmur. Demikian. Selesai untuk tajuk pertama, ada 7 kriteria pencapaian, iaitu bagi tajuk perundangan Islam, tajuk pengertian dan dalil perundangan Islam. Kita beralih kepada subtopik yang kedua, iaitu dan masih lagi dalam tajuk perundangan Islam, kerana ada 4 subtopik. Kebolehan tu ada 4. Pengertian qada, fiqh, ijtihad dan fatwa. Baik, di sini ada 3 saja kriteria pencapaian, iaitu mengetahui pengertian setiap istilah itu, qada, fiqh, ijtihad dan fatwa. Yang kedua, membezakan antara fatwa dengan ijtihad, dan yang ketiga, menghuraikan kebaikan qada, fiqh, ijtihad dan fatwa. Baik, Bapak Pelajar yang dikasihkan, kita terus kepada setiap isi pelajaran. Baik, pengertian bagi setiap istilah tersebut. Pertama, qada. Pengertian qada ialah hukuman yang diputuskan oleh qadhi atau penguasa. Contohnya, qadhi atau penguasa menjatuhkan hukuman sebat kepada orang yang sabit dibuktikan kesalahan meminum arak. Pesalah yang telah dibuktikan bersalah perlu dikenakan hukuman yang wajar mengikut kesalahannya. Hukuman ini perlu untuk menjamin keadilan ditegakkan dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan harmoni. Qada atau hukuman yang diputuskan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak yang bergaduh secara adil dan dihormati kedua-dua pihak. Qada dalam perundangan Islam diputuskan berdasarkan dalil-dalil dan hujah yang benar. Istilah yang kedua, fiqh. Pengertian fiqh ialah kepahaman tentang hukum amali yang diijtihadkan diputuskan oleh para mujtahid yang diambil daripada dalil-dalil syarak. Kefahaman tentang hukum amali ini membolehkan individu memahami suruhan dan larangan Allah. Adanya kefahaman tentang ini membolehkan umat manusia, umat Islam melaksanakan undang-undang Islam tanpa keraguan. Istilah yang ketiga, ijtihad. Pengertian ijtihad ialah sesuatu pendapat atau pandangan yang dikeluarkan oleh seseorang mujtahid atau beberapa orang mujtahid tentang sesuatu hukum syarak dengan cara mengambil pengajaran atau pemahaman tertentu, hasil penilaian dan perbahasan bersungguh-sungguh tentang dalil-dalil yang ada serta suasana semasa suatu tempat. Jika dibenarkan dalam Islam berpandukan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud apabila seseorang hakim memutuskan suatu hukuman dan dia berijtihad serta tepat ijtihadnya, baginya 2 pahala. Dan jika tersalah, baginya 1 pahala. Ijtihad membolehkan hukum diputuskan bagi masalah yang tiada dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis secara langsung. Ijtihad dapat mengelakkan pertelingkahan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir, istilah fatwa. Pengertian fatwa ialah keputusan yang dikeluarkan oleh majlis fatwa berkaitan dengan satu hukum syarak terhadap permasalahan yang
yang berlaku. Majlis fatwa adalah satu badan yang dilantik oleh pihak kerajaan. Contoh-contoh fatwa: hukum bunuh kepada pengedar dadah, hukum haram pengkulunan manusia, hukum harus menderma organ badan manusia, dan lain-lain lagi. Fatwa membolehkan masalah yang tiada hukumnya dalam Quran dan hadis diputuskan secara cermat dan mengelakkan masyarakat berpegang pada pendapat atau hukum yang dikeluarkan oleh individu. Baik, kemudian kita pergi kepada kriteria atau objektif pencapaian yang kedua, perbezaan antara fatwa dan ijtihad. Baik, pelajar yang dikasih sekalian, bila mari berkaitan dengan perbezaan, maka kita buat secara table ni supaya nampak jelas perbezaan di sebelah fatwa di sini dan ijtihad di sebelah kiri dan sebelah kanan. Baik, fatwa dikeluarkan oleh majlis fatwa. Ijtihad dikeluarkan oleh individu yang berkelayakan dan berwibawa. Fatwa mempunyai kesan penguatkuasaan undang-undang setelah fatwa itu dikeluarkan. Ijtihad tidak mempunyai kesan penguatkuasaan undang-undang. Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama merujuk kepada pelbagai sumber, juga termasuk Quran dan hadis. Berkaitan dengan hukum-hukum agama, ijtihad berkaitan dengan hal umum yang berkaitan dengan umum yang berkaitan dengan agama atau yang tidak berkaitan dengan agama. Kemudian yang terakhir untuk tajuk 4 istilah ni, kebaikan bagi setiap jenis tadi ni. Qadha, hukuman yang dijatuhkan berdasarkan dalil-dalil dan hujah yang benar, keputusan yang dibuat wajar dan adil. Fiqh, umat Islam dapat melakukan ibadat tanpa keraguan. Hukum Islam dapat berkembang dan sesuai dilaksanakan dengan masa, tempat dan keadaan. Fiqh menyebabkan hukum Islam sesuai diamalkan dalam kehidupan manusia. Ijtihad, sebarang masalah yang timbul dapat diselesaikan mengikut kaedah Islam. Hukum Islam dapat berkembang. Kemudian fatwa melahirkan umat Islam sentiasa berfikir dalam mencari kebenaran, mewujudkan masyarakat yang berdisiplin dan harmoni. Sebarang masalah yang timbul dapat diselesaikan mengikut kaedah Islam. Pelajar yang dikasih sekian, maka selesailah 2 tajuk subtopik untuk pertemuan kita sejam ini. Jadi insya-Allah pada pertemuan sejam yang seterusnya kita akan meneruskan lagi 2 subtopik bagi perundangan Islam. Jadi sekali itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita, khususnya apa yang kita pelajari pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.